Aku begitu rindu hendak bertemu dengan ikhwanku. Lalu sahabat bertanya, apakah maksudmu berkata demikian, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggeleng-gelengkan kepala baginda sambil tersenyum. Tidak, kamu semua adalah sahabat-sahabatku, tetapi bukan saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman denganku. Dan mereka mencintai aku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudaraku, dan mereka bersama denganku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku, sedangkan mereka tidak pernah melihatku. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh tinggi ya Rasulullah kerinduan kami kepadamu. Kau ajari kami senyum dalam kepahitan, kau tunjuki kami teguh dalam pendirian. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Safi Allah, qudwah hidup kami. Kasih-Mu Rahman dikecapi alam, doa-Mu perisai umat sepanjang zaman. Siang-Mu jihad, malam-Mu munajat. Ya Rasulullah, kecintaan kami. Ya Habiballah, Ya Rasulullah, insan paling kasih pada kami. Kami ingin membalasnya dengan istiqamah di jalan yang Kau tunjuki. Ya Habiballah, Ya Rasulullah, kami cinta kepadamu. Selawat dan salam kami kepadamu. Moga akan bertemu di negeri abadi. Ya Habiballah, Ya Rasulullah, insan paling kasih pada kami. Kami ingin membalasnya dengan istiqamah di jalan yang Kau tunjuk ini.
kebaikan, keindahan pekerti, cerminan kejernihan hati. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Safi Allah, kerinduan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Untuk memberkati pertemuan kita pada petang ini, ya, mari sama-sama kita membukanya dengan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terlalu banyak nikmat yang nak disyukuri, masya-Allah, dalam kehidupan ini. Ya, pertemuan silaturahim yang terbina dalam ruangan ini juga adalah nikmat yang besar daripada Allah Azza wa Jalla. Apa khabar sahabat-sahabat semua, Puan Nurmah, Puan Embul Lina, Puan Hafsah Talib, Kak Fauziah binti Hashim, Puan Nurmah Jelani, Puan Nurul Reng-Reng, ya, ini semua nama yang saya sebut yang ada dekat ruangan komen, ya. Puan Nurshidah Hussein, Puan Mariah Rasid. Dan yang terutama sekali sebenarnya adalah kepada tetamu yang kita bawakan khas pada petang ini dalam program Tausiah Ansar Ummi yang dibawakan oleh Yayasan Budi Ehsan Malaysia, iaitu tetamu yang merupakan ialah bagi pangkat ustazah panggil adik lah, ya, iaitu adinda yang berbahagia Ustazah Ainul Mardiyah binti Ismail Al-Hafizah. Subhanallah, yang alhamdulillah dapat bersama-sama meluangkan masa pada petang ini. Apa khabar Ustazah Ainul? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat Kak Cik. Kak Cik apa khabar? Alhamdulillah, alhamdulillah, masya-Allah. Ingat lagi Zainun balik daripada Madinah, ya. Allah. Kemudian duduk dekat Kuala Lumpur, datang dengan suami, dengan anak-anak kecil, masya-Allah, subhanallah, ya, yang sangat comel, yang aktif, ya. Selalu kerap kan Ustaz Ainun datang berkunjung kat rumah Kak Cik juga. Ya, kita yalah macam-macam keluarga, ya, sampaikan anak-anak Kak Cik juga. Ingat sangat dengan anak-anak Ustazah Ainun, ya. Dah besar dah kan? Oh, besar dah. Yang Muaz tu dah 10 tahun dah. Sebenarnya ajak dia sekali, Muaz jom join petang ni. Jangan malulah Umi. Subhanallah, dulu Kak Cik belajar daripada Ustazah Ainun macam mana anak-anak yang kecil-kecil, ya, dibawa untuk menghafaz Al-Quran. Ustazah Ainun dengan Ustaz Asyik, ya, dalam kereta selalu ajar dan didik anak untuk hafaz ayat-ayat Quran, ya, dalam perjalanan dalam kereta. Masya-Allah, subhanallah. Jadi hari ni Ustazah Ainun, sebenarnya memang ruang ini dibuka pada Ustazah Ainun. Sebab tajuk kita adalah Cinta di Bumi Madinah. Sahabat-sahabat semua, ya, harap terus sharekan, ya, live kita pada petang ini dengan adik-beradik, dengan keluarga, ya, dengan kawan-kawan kita, supaya insya-Allah mudah-mudahan live ataupun pengisian tentang cinta di bumi Madinah Munawwarah ini, ia dapat menjadi ataupun menjadi jalan insya-Allah untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah, kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kesungguhan kita untuk berada bersama-sama dalam lingkungan orang-orang yang saleh, insya-Allah. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian,
Sebagai mukadimahnya Ustazah Ainun, seluas-luasnya ruang, tak kiralah nak cerita daripada mana dulu. Mungkin pengalaman dulu, ya pengalaman tahun bila Ustazah Ainun dapat duduk dekat Madinah, apakah ada dalam perancangan, pernah terfikir ataupun tidak. Jadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, yang sangat dirindui Kak Cik, Ustazah Hafizah. Masya Allah, Alhamdulillah sempat jumpa sebelum PKP kita dulu dah lama tak jumpa. Okey, dan jazakumullah khairan katsira atas jemputan ini. Saya sebenarnya bila Kak Cik sebut tajuk tu berdebar lah. Sebabnya ialah setelah tinggal dekat Madinah, balik daripada Madinah, tinggal dekat Madinah pun setahun setengah, bukanlah sampai 8 tahun, 7 tahun tu. Itu pun baru setahun setengah Kak Cik. Masya Allah, memang kesan dia terlalu besar pada diri saya. Sangat besar. Sampai hari ini. Jadi tadi pun cakap dengan suami, nak cakap macam mana ni, takut starting dah nangis. Kan, apa ni? Kesan dia tu, kalau kita kata mudah bayang, rasanya semua orang rasa macam tu kot. Kita sangat merindui Haramain kan. Mekah, Madinah. Tengok bumbung Masjid Nabawi pun kita boleh mengalir air mata. Suami saya, Kak Cik, dia ada Masya Allah, nak kata masyayikh di Madinah Al-Munawwarah ni, syekh antara syekh suami Ustazah. Sampai sekarang Kak Cik, dia akan buat pengisian dekat anak murid dia walaupun secara online. Dari sudut ilmu, subhanallah, tak ya, memang kita kata berjaga tu saya. Jadi setiap kali suami saya ada pengisian tu, maksudnya Syekh akan bagi pengisian seminggu sekali macam tu, terus datang rasa sebab tu. Ya Allah, mereka sangat menjaga dari sudut ilmu tu sendiri. Dia jaga anak murid dia dari sudut dakwah ni, jaga anak murid tu bukan waktu dekat Madinah saja. Tugas nak kata sambung tugas para nabi, para sahabat ni, kan, tugas menyampaikan dakwah ni, sampailah anak murid tu balik ke Malaysia pun masih diteruskan. Subhanallah. Ya, sebab tu bila sebut tentang Madinah, macam mana kronologi saya tinggal di Madinah ni, memang kita kata boleh buat drama. Kan, sebabnya memang berkahwin muda, umur 22 macam tu, dan berkahwin pula memang berjauhan. Saya di Mesir, suami di Madinah. Jadi bila suami pergi Mesir, dia jadilah ketika cinta bertasbih Kak Cik. Kan, berjauhan. Nak lagu tak? Nak lagu macam itu. Jadi bila macam tu memang 2 tahun. Jadi bila 2 tahun tu, berjauhan selama 2 tahun tu, memang doa kami masing-masing doa, ya Allah. Dan masa tu subhanallah, nak ni jarang kot diceritakan sebab student-student yang belajar kat Madinah ni pada zaman dulu, masa tahun 2010, 2011 macam tu, bukan mudah-mudah nak bawa isteri. Tak boleh nak bawa. Jadi dia bukan mudah sebab mereka sangat menjaga dari sudut belajar kat sana kan, dijaga betul-betul lah. Jadi bukan mudah-mudah lah nak kahwin bawa isteri, tak. Jadi masa tu Allahu Akbar, suami selalu cakap doa sungguh-sungguh, moga-moga ada jalannya untuk bawa pergi ke Madinah. Saya pula di Mesir, subhanallah, kita masa tu belajar bahagian qiraat kan, Al-Quran qiraat. Memang dihidangkan dengan ilmu-ilmu ulum Quran. Dihidangkan dengan ilmu-ilmu yang menghafal, yang kata Al-Quran ni memang turun kat Mekah Madinah, macam mana dia asbabun nuzul bagai dia kan. Lagilah kita rasa, ya Allah, bagilah aku kesempatan nak tinggal kat Madinah kan. Start dah ni. Kan. Bagilah aku rasa bagaimana nikmatnya duduk di bumi tempat turunnya Al-Quran. Kan. Bagilah aku rasa, ya Allah. Memang masa tu cakap kat Syekh dekat Mesir kan, Syekh tolonglah doakan mudah untuk saya ni habis belajar tinggal kat Madinah kan. Pendek ceritanya, alhamdulillah selesai pengajian di Mesir selama 3 tahun. Alhamdulillah berjaya. Dan ketika tu alhamdulillah proses nak dapat tu bukan senang. Pendek ceritanya, alhamdulillah berjaya. Memang kita kata rare lah pada zaman tu nak dapat. Memang suami kata sujud syukur, banyak-banyak syukur pada Allah dapat ni. Memang subhanallah, ketika tu lah bila macam mimpi lah sebab pada ketika tu juga saya mengandung anak pertama kan. Bila macam tu pergilah terbang ke Madinah, menjadi penduduk Madinah. Rumah saya sebelah je Bukit Uhud. Masya Allah. Ni, ya Kak Cik, Bukit Uhud tu lah tak boleh nak cerita lah sebab dia macam,
Ya Allah, memang kenangan tu kita sengih. Kak Cik Rumah pernah tengok gambar Ustazah Ainun ya, rumah Ustazah Ainun memang nampak Bukit Uhud tu. Ya, nampak Bukit Uhud. Masya Allah. Memang sebelah je Kak Cik. Sebab masa apa dia bukan yang selalu orang pergi ziarah tu lain pula, tu kawasan lain. Bukit Uhud kawasan lain. Kata Ustazah mana rumah Ustazah kan? Memang tak ada lah dekat kawasan selalu pergi tu. Yang selalu jual-jual tu tak ada kat situ. Dia Bukit Uhud ni kan Nabi sebut, dia katakan Bukit Uhud bukan kecil, dia besar kan. Jabal dia besar. Jadi kami duduk, rumah saya berdekatan dengan Matar, berdekatan dengan, kalau Masjid Nabawi tu kira boleh dekat-dekat jugalah. Dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi alhamdulillah bagi saya itu anugerah yang sangat besar, yang bukan untuk dibangga-banggakan tapi untuk betul-betul disyukuri. Dan Kak Cik, memang momen yang indah bagi saya adalah sebab kita tahu nanti sahabat-sahabat semua Ustazah doakan ya, tuan-tuan perempuan muslimah-muslimat bila dah buka je pintu KLIA tu untuk kita pergi ke Mekah Madinah, semua orang moga-moga Allah rezekikan semuanya muslimin muslimat yang belum pernah rasa ataupun dah rasa, kita semua dapat pergi semula ke Mekah dan Madinah. Subhanallah, bumi yang penuh dengan keberkatan, rasa betul keberkatan dia. Sebab bila nak kata cerita pasal Bukit Uhud ni, antara momen yang bagi Ustazah jatuh cinta, bagaimana Nabi sebut Bukit Uhud ni Hazal Jabalun nuhibbuna yuhibbuna wa nuhibbuhu kan. Bukit Uhud ni yang sangat kami cintai dan mereka pun mencintai kami. Maksudnya memang kita penduduk Madinah ni, tak tahulah orang lain, tapi bagi saya lah pagi-pagi suami pergi, rumah saya pula sutuh dia atas kali. Bumbung sutuh bumbung atas kali. Jadi memang real lah. Macam suami pergi kelas tu, kita dah tinggal seorang kan. Bila tinggal seorang tu, rutin saya setiap pagi adalah buka tingkap dan merenung Bukit Uhud. Rutin. Subhanallah Kak Cik, memang bila tengok Bukit Uhud tu memang membayangkan kisah peperangan Uhud. Boleh dikatakan setiap hari. Memang kita rasa ya Allah, tu yang memang momen yang sangat indah bila kita muhasabah kan. Setiap pagi buka je tingkap, tengok Bukit Uhud, ya Allah macam ni tanah dia, ya Allah indahnya kat kawasan Bukit Uhud ni lah Nabi berperang, sakitnya Rasulullah, aku ni buat apa kan, aku ni yang baki yang tinggal kat atas dunia ni apa kan. Jadi subhanallah, itu satu momen lah yang paling indah antara momen yang tinggal di Madinah, iaitu rumah sebelah Bukit Uhud. Lepas tu yang best lagi of course lah Masjid Nabawi dekat kan. Kalau dari sudut Kak Cik, boleh ke nak cerita panjang ni? Ya, boleh. Kak Cik dah kata tadi Kak Cik buka ruang. Cuma Ustazah Ainun, mungkin Kak Cik boleh sebutkan dulu doa Nabi SAW yang kita boleh temui doa tersebut dalam Al-Quran. Ya. Ya, di mana Allah mengajarkan kepada Nabi SAW untuk berdoa dengan doa yang seumpama itu. Dan pencerahan daripada doa itu antara lainnya ialah kemasukan ataupun penghijrahan Nabi kita Muhammad SAW ke bumi yang penuh barakah, iaitu bumi Al-Madinatul Munawwarah. Ya, dalam Al-Quran iaitu disebut wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah, wahai Tuhan, masukkanlah aku pada tempat masuk yang benar, keluarkanlah aku pada tempat keluar yang benar, dan jadikanlah bagiku daripada sisimu kekuasaan yang menolong. Jadi subhanallah, antara lain maksud ayat itu sahabat-sahabat sekalian, ia adalah tentang penghijrahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar Nabi daripada Madinah, daripada Mekah, yang Nabi telah melalui macam-macam tribulasi dalam perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masuk ke Madinah Munawwarah. Masya-Allah. Jadi boleh bayangkan bagaimana bagaimana hebatnya bumi Madinah Munawwarah sendiri yang melakarkan sejarah yang terlalu luar biasa dalam menegakkan agama Allah. Dalam kelangsungan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat apa yang Ustazah Ainun sebut tadi, maknanya masya-Allah, bumi itu hidup, gunungnya hidup.
Ya, bukit-bukitnya hidup. Masya Allah, Betul. subhanallah. Hidup dalam arti kata akan dapat pelajaran bagi orang yang merenungnya. Bagi ulul albab, bagi Betul. orang yang ada jiwa, ada rasa. Apa yang dia lihat, kehidupan yang dia lalui di bumi Madinah Munawwarah, pasti Masya Allah memberikan suatu ilmu yang besar, hikmah yang besar, dan juga insya Allah menambah dan menyuburkan keimanan ya kepada Allah dan Rasul. Wallahu a'lam. Ustaz Ainun, silakan kita nak mendengar ya pengalaman Ustazah Ainun. Ya Allah takdirkan, anugerahkan dapat merasa ya tidur bangun, makan minum, pergi belajar, ulang alik Masjid Nabawi, beranak pinak juga sempat beranak kat sana. Sempatlah beranak seorang. Sempatlah ya bersalin seorang kan ya. Alhamdulillah. Masya Silakan Ustaz Ainun. Saya rasa momen yang kedua ni yang saya rasa yang paling bahagialah sampai sekarang adalah momen saya dapat menyaksikan suasana qisas. Masya-Allah. Ketika tu saya dah habis pantang lah. Saya setahun setengah kat sana, habis pantang anak pertama tu, tiba-tiba suami cakap, hari ni ada qisas lah. Qisas tahu kot kan, sahabat-sahabat boleh tengok lah macam mana kan qisas. Maknanya orang yang dah faham yang potong kepala tu kan. Sebab dia hukuman balas balik. Hukuman balas balik. Jadi masa tu kita ni tak biasa tau, tak biasa. Sebab kita memang tak biasa dengan suasana yang macam tu. Dia kata, ya ke? Nak tengok kan? Nak tengok. So, lepas tu boleh ke ni? Suami kata kan. Sebab Madinah kat cik, dia sangat menjaga wanita. Kita duduk, memang subhanallah saya duduk kat Madinah setahun setengah tu. Kalau kita duduk buat umrah, bagi saya kita tak nampak sangat sebab kita ramai kan. Tapi bila kita jadi penduduk Madinah, antara saya rasa nikmat marvelous duduk Madinah ni, terasa betul wanita ni sangat dijaga. Maruah, kehormatan. Kalau contoh saya biasa kat Mesir, kita memang kita redah je, nak pergi mana-mana redah je, jalan je, berlari je kan, tak kisah kan. Nak lintas jalan je kan. Sebab duduk kat Mesir suasana je lain, suasana kita kena berdikari. Tapi pergi Madinah nak bawa karakter macam tu tak berapa sesuai lah. Sebab apa? Kalau macam muslimah ni, saya lah, macam rumah saya tu, kedai runcit depan tu je. Kan tak cukup gula ke nak turun tu kan. Dan keadaan tak ada orang, suami tak ada, macam tak berapa manis. Macam tu cara hidup mereka. Dia memang suami pesan, jangan pandai-pandai je. Pergi lari, pergi beli-beli gula kan. Sebab dia tak manis kat situ. Dan qisas ni pula waktu tu memang biasanya lelaki lah yang tengok. Kan, jadi masa tu saya kata nak sangat tengok. Dan masa tu waktu pagi, bila pagi ni orang bekerja, orang pergi belajar jamiah, kebetulan masa tu suami tak pergi cuti kot, tak ingat lah. Tapi masa tu memang boleh dia pergilah sebab dia tak boleh ponten suka hati je kan. Subhanallah, suasana tu Kak Cik memang betul-betul membuatkan meremang dia tu. Kalau saya ingat memang sampai sekarang rasa meremang tu sebab apa tahu? Subhanallah, waktu tu suami parking kereta jauh. Saya ingat lagi tempat tu berlaku di Tariq Abu Zar. Memang kalau kita berdiri dekat kawasan orang nak qisas tu, memang nampak Bukit Uhud ni. Memang rasa meremang tu satu suasana tu. Sebab kita tahu macam mana perjuangan Nabi SAW, pertahankan Islam kan, jaga betul-betul keselamatan di Madinah kan sebagainya. Jadi waktu tu suami parking kereta jauh je dekat ada pasaraya dekat situ. So saya kena berjalan. Waktu tu Kak Cik, bila parking ni cerita kisah ni bukan seminggu sebelum berlaku tu baru dia buat pengumuman, tak. Dia macam on the spot je. Jadi masa tu kami tahu pagi tu. Pagi macam tu lah kot. Jadi masa tu nak pergi sungguh-sungguh ni. Tak apalah Umi jaga baby, bawa baby kan. Jadi masa bila parking kereta jauh dengan tempat tu, suami kata, abang kena pergi ni sebabnya nak duduk depan sekali. Dia kata nak pergi kat South depan sekali kan. Okey, tak apa. Nanti pandai-pandai lah kita cari. Dan masa tu saya duduk dekat kawasan ada kedai-kedai barang jual alat kenduri lah. So saya duduk situ dengan baby. Adalah muslimah 2-3 orang kat situ. So jauh lah dengan kawasan lelaki ni kan. Masya Allah, nak ceritanya apa? Waktu suasana qisas tu sendiri, orang berlari ni Kak Cik. Berlari nak pergi tengok momen berlakunya qisas tu. Berlari tu kita rasa macam, ya Allah, macam ni ke huru-hara kiamat kan. Memang berlari yang memang mereka nak tengok. Boleh kata berlari tu bukan seorang dua orang. Ramai sangat-sangat lari. Mainkan kita terpaksa takutlah kena langgar kan. Jadi Masya Allah, macam ni nak kata hukum Islam tu kan, hukum Islam tu bila bayangkan seramai-ramai manusia tu tengok nak potong kepala ni takkan beranilah orang nak mencuri dah.
Kan, memang rasa masa tu subhanallah, memang saya berdebar-debar. Lepas tu duduk dekat situ, cakap ya Allah, apa yang berlaku hari ni. Sebab dia memang, yelah dia keluarkan perang Saladin tu, tak tahu kepala putus macam mana. Senyap keadaan masa tu, okey dah ramai-ramai berlari tadi, okey dah dia buat pengumuman, okey ambulans pun dah datang. 5 buah macam tu kan. Ambulans dah datang, dah ready apa semua. Ni saya menyaksikan ya, bukan duduk di sebelah tempat tu, ni daripada jauh, dan saya menyaksikan masa tu Allahu Akbar, suasana yang sunyi sangat-sangat. Orang yang ramai-ramai tadi boleh diam sunyi, dan mereka membacakan, orang yang pegang mic tu lah, dia bacakan dalil Al-Quran, ayat tentang qisas. Allahu Akbar, bila baca je ayat tu kan, satu surahan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, memang meremang masa tu. Senyap. Tiba-tiba orang cakap Allahu Akbar. Menjerit ramai-ramai pula. Agak-agak so apa Kak Cik? Dah meninggal ke? Jadi masa tu saya ingatkan, takkanlah meninggal orang tepuk tangan. Takkanlah orang kena pancung orang tepuk tangan pula kan? Lepas tu, sudah dah ni. Kenapa ni? Apa orang? Allahu Akbar. Lepas tu dia orang bersurai. Dia sekejap dia benda tu. Dia bukan sampai pagi sampai petang. Tak, sekejap dia benda tu. Allahu Akbar. Tepuk tangan. Masya Allah. Lepas tu orang lalu depan saya ni. Masya Allah, dia gembira lah. Kita dengar cakap Arab kan. Masya Allah. Happy. Rupa-rupanya subhanallah suami cakap, Allah, berapa minit lagi pedang tu nak potong ni. Keluarga maafkan salah tu. Masya Allah. Keluarga waris yang mati. Yes, keluarga waris yang sepatutnya tu nak dapatkan hak tu, dia maafkan. Jadi tak jadi ya, tak settle lah kan masa tu. Subhanallah, itu antara yang saya rasa, ya Allah, syukur aku dapat tengok macam mana dakwah Nabi tadi, subhanallah, bagaimana sahabat-sahabat mempertahankan Islam kan. Dan subhanallah, itu momen yang sangat indah yang kita bayangkan. Saya ketika tu, antara yang saya selalu ingat adalah doa Umar Al-Khattab. Doa Umar Al-Khattab, patutlah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang memang khalifah, yang memang tinggal di Madinah, yang memang sahabat Nabi SAW. Kalau kita fikir logik, tak pergi dah mana dah Umar ni. Tapi kenapa selalu Umar berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Sahabat-sahabat boleh catat doa ni, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Ya Allah, rezekikan aku untuk mati syahid di jalanmu ya Allah, dan jadikan kematianku di negeri Rasulmu, iaitu di Madinah Al-Munawwarah. Subhanallah, walaupun kita di fasa COVID, entah bila pergi sana, tapi doalah, mana tahu rezeki kita kan dapat pergi dan menetap, meninggal dunia di Madinah Al-Munawwarah. Wallahu alam. Ustaz Ainun, Masya Allah, subhanallah, satu pengalaman yang memang luar biasa ya, sebab kita jarang, tak ada kesempatan nak tengok benda-benda yang seperti itu. Cuma Kak Cik teringat ada beberapa orang sahabat Kak Cik yang duduk kat sana, di kalangan orang Arab dan juga di kalangan orang Indonesia lah ya. Yang mereka tu macam senada je lah bercakap dari sudut. Dia kata kalau orang tu ada niat tak baik ya, ataupun orang yang memang pelaku-pelaku maksiat, dia takkan betah untuk duduk di Madinah. Betul. Maknanya sampaikan ini sahabat yang bercerita dengan Kak Cik Kak Cik nak penjelasan daripada Ustaz Ainun. Dia sampaikan kalau orang tu memang orang kaki maksiat yang tak ada cita rasa nak menambah iman, nak jadi orang baik, duduk dekat Madinah, maka dia mungkin akan berlaku beberapa perkara, kata beliau ni lah. Pertama, mungkin dia akan sakit. Ya, yang kedua, dia sendiri akan rasa tak betah dan dia nak keluar, lebih baik dia pergi duduk kat Mekah ataupun duduk kat mana-mana lah dekat Saudi. Ulas sikit Ustaz Ainun. Okey, soalan ni saya pernah tanya juga kepada, kami kat sana Muslimah Malaysia, wanita Malaysia yang duduk kat sana. Kami ada buat usrah lah sesama kami orang Malaysia saja, sebabnya itulah aktiviti yang menyeronokkannya kan, sebab kita sekatap kita duduk rumah kan. Jadi pernahlah saya jemput ketika tu Syekhah, seorang ibu yang dah lama, dia juga mengajar di Masjid Nabawi. Dia jaga halaqah. Dia orang Indonesia, dah lama dah. Saya tanya soalan yang sama Kak Cik, sebab kita ada baca kalau tak silap saya kena cari balik. Waktu kan Dajjal dia takkan masuk ke mana? Madinah. Dia takkan masuk. Tak boleh nak masuk. Tak boleh nak masuk. Dia ada satu tempat yang dia tak boleh, tak lepas nak masuk ke Madinah. Dajjal, makhluk Dajjal tu. Tetapi kan kita baca antara yang berlaku ketika tu adalah penduduk Madinah yang mana melakukan maksiat kan. Mereka ni kan ketika tu lah Allah akan serlahkan siapa yang
benar-benar beriman, siapa yang 50-50, siapa yang tak beriman kepada Allah Subhanahu taala. Ya, masya-Allah. Dan ketika tu bergegarnya bumi Madinah, bukan bergegar maksud gempa bumi itu semata-mata kan. Maksudnya mungkin hati ketika tu, dan akan keluarlah orang-orang yang tadi tu. Sebab tu saya masa tu bila baca tu, dah syok-syok duk Madinah ni memang ada ke orang nak keluar pada Madinah kan. Kita ni memang rasa ya Allah setahun setengah tu sekejap tak puasnya lah kan. Jadi tanyalah kepada Syekhah ni tadi, dan begitulah juga ulasan dia. Cuma wallahu alam dari sudut sakit ke wallahu alam tu saya tak tahu sangat. Cumanya kalau kita kata mereka akan keluar, orang-orang pelaku maksiat tu sangat tidak mustahil. Malah ada disebut, memang ada pernah baca syarah tentang tu, kata memang ada orang-orang yang memang tak rasa seronok lah. Sebab di bumi Madinah ni memang, ya Allah, kalau kita pergi Masjid Nabawi tu memang hidup dia tu memang 24 jam Kak Cik. Saya pernah pergi suami ketika tu cuti, Alhamdulillah bila suami cuti, dan masa tu lepas haji, bila lepas haji orang luar tak masuk. Tinggallah penduduk-penduduk ni. Memang kata boleh berlari dalam Masjid Nabawi tu, seronoknya kan, malah dekat Mekah juga. Jadi waktu tu cakap kat suami nak pergi awal-awal kali ni, nak pergi pagi-pagi buta tu rasa nak pergi Masjid Nabawi kan, sebelum subuh tu kan, nak tengok apa yang masa tu yang saya seronoknya nak tengok apa yang pekerja-pekerja Masjid Nabawi buat pada pagi-pagi buta tu. Sebelum orang kan biasa kita pergi waktu dah pukul 5 macam tu kan. Yang ni pukul 4 kot masa tu. Nak tengok sangat, subhanallah. Memang pergi kat situ Kak Cik. Saya insaf melihat momen itu. Antaranya saya tengok pekerja-pekerja cleaner Masjid Nabawi ni, mereka bukan membersihkan masjid tu, saya tak nampak pun semata-mata sebab gaji. Tetapi kenikmatan mereka membersihkan Masjid Nabi depan mata ni, tengok Allah dengan kain. dia punya cara nak bersihkan lah kalau kita perhati kan. Kalau kita suka pergi umrah, kita duduk tengok cara dia orang bersihkan, lain dengan bukan cuci tinggal, tak. Dia ada cara dia beraluh, kita kata dia bersihkan tiang tu Kak Cik, bersihkan tiang. Memang kita tengok dia fullnya membersihkan tu. Pernah saya tanya, seronok buruk kerja di sini? Seronok sangat-sangat. Memang bahagia kan. Sebab apa? Dapat berkhidmat di Masjid Nabi. Jealous tak Kak Cik? Jealous kan. Boleh jadi Masya Allah mereka ni saya kata ya Allah, hatta nak kata orang nampak kadang-kadang tak pandang cleaner kan, tapi mereka sendiri di dalam Masjid Nabi mereka sangat mengikhlaskan diri berkhidmat. Berkhidmat di Masjid Nabi. Jadi kalau nak kata yang tadi tu jawapan tadi rasa terjawab kot maksudnya boleh ada, tidak mustahil pun penduduk-penduduk yang mana pelaku-pelaku maksiat memang takkan rasa senang. Boleh jadi mereka pun akan keluar. Dia berkait juga dengan apa ni kita sebut tentang kisah Dajjal tu lah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Ainun. Ainun, Kak Cik teringat ada satu orang syekh cerita dalam muhadarah dia lah, dalam kuliah dia. Dia kata tentang bagaimana kenikmatan berada dalam Masjid Nabawi ni, ibadah kat Masjid Nabawi. Dan dia menceritakan seorang laki-laki tua yang selalu sangat datang, maknanya memang memastikan untuk sentiasa iktikaf dekat Masjid Nabawi, tapi dia melihat orang lain baca Quran sedangkan dia tak pandai baca Quran. Masya-Allah. Jadi kita pun kalau iktikaf dalam masjid ni antara lain yang kita nak buat baca Quran lah kan, bukan duk menung je kan. Jadi bagi orang tua tu yang diceritakan oleh Syekh tadi, jadi dia tak pandai baca Quran tapi dia duduk iktikaf kat Masjid Nabawi. Jadi apa yang dia buat, yang dia selalu lazimi adalah dia akan mendekati orang-orang yang baca Quran dan dia duduk dengar je orang tu baca Quran. Bahkan kalau didapati ada orang-orang yang mungkin tidak baca Quran, dia dekat dengan orang tu dan dia akan tunjukkan Al-Quran pada orang tu dan dia kata tolong bacakan muka surat ni pada aku. Muka surat yang ini ada dah orang baca semalam contohnya kan, yang ini pula tolong bacakan muka surat ni pada aku. Jadi dia orang Arab, sikit sebanyak dia boleh faham kan, daripada apa yang disebut dalam Quran. Cuma dia tak pandai nak baca betul-betul. Kita pun tahu bukan semua orang Arab pandai baca Quran Okey. Jadi dia minta orang baca, sama ada dia dengar orang tu baca ataupun dia minta orang tu baca.
Dan demikianlah yang dia lakukan sebab dia selalu menghabiskan, maknanya menggunakan masa dia untuk iktikaf dekat Masjid Nabawi. Sehinggalah pada satu hari itu dan hari itu disebutkan oleh Syekh pada hari Jumaat yang mulia di mana sebelum subuh lagi dia minta kepada seorang laki-laki tu untuk membacakan satu surah. Jadi laki-laki tu baca. Dan pada surah itu Ustazah Ainun ada sujud as-sajadah. Jadi laki-laki tu baca dan laki-laki tu sujud. So pakcik ni pun maklum dah sebab dia dah biasa kan dengar Quran apa semua. Dia tahu ada ayat-ayat yang kita kena sujud. Jadi bila laki-laki tadi baca, laki-laki tadi sujud, pakcik tu turut sujud sekali membesarkan Allah kan. Membaca doa-doa ayat-ayat dalam tasbih dalam sujud. Jadi tapi kan bila orang yang baca tadi bangkit daripada sujud tadi, tapi pakcik tu berterusan sujud. Jadi apa yang diceritakan oleh Syekh dalam kuliah dia tadi adalah pakcik itu Allah takdirkan. Allah takdirkan khatimah hidup dia, penghujung hidup dia adalah pada sujud tilawah dia yang terakhir dalam Masjid Nabawi pada pagi Jumaat yang penuh barakah itu. Jadi subhanallah, masa Kak Cik dengar tu pun memang kita terasa ya Allah ya Tuhan, terlalu luas rahmat Allah. Terlalu luas rahmat Allah. Jadi satu nikmat yang sangat besar dapat berada dalam Masjid Nabawi kan. Iktikaf dalam Masjid Nabawi, apatah lagi baca Quran, solat sunat dan sebagainya, sambung silaturahim, membantu orang yang kesusahan, dan kita boleh dapati Masjid Nabawi itu macam sebuah institusi. Dia bukan semata-mata macam sebuah masjid semata-mata yang kita faham macam biasa ni lah. Tapi macam sebuah institusi yang Masya Allah, subhanallah, siapa duduk dalam Masjid Nabawi tu lama sikit daripada biasa. Katalah kita pergi buat umrah, kita pergi buat haji, kemudian ada ziarah ke Madinah. Cuba kita duduk lama sikit daripada biasa. Orang lain mungkin lepas solat nak balik, nak makan, nak shopping ke apa benda. Cuba kita duduk daripada pagi sampai lepas isyak. Kalau kita kata kita puasa pun insya-Allah nanti akan adalah rezeki kita nak buka puasa, tamar ke air zam-zam ada belaka insya-Allah. Kita akan belajar terlalu banyak perkara hanya dengan duduk melihat kehidupan dalam institusi Masjid Nabawi. Betul Ustazah Ainun ulaslah sebab Kak Cik ni bukan orang pernah duduk kat sana. Dia cuma ziarah-ziarah je. Pernah ada pengalaman masa tu nama Syekh Syafrifi. Masa tu cuti lah, suami cuti. Jadi di Madinah kita rasa tahu suasana ilmu tu Masya Allah. Dr. Ali Asy-Syanqiti ke? Yes. Masa tu ada kuliah dia. Bila dia buat khas dalam tafsir kan? Biasanya tafsir. Lepas tu jadi masa tu kita ni teruja lah kan. Nak join kan. Dan dia buat tu subhanallah majlis ilmu tu di Masjid Nabawi. So waktu tu ingat dia pregnant kan, duduk dalam masjid, tapi tak ada masalah pun. Daripada pagi sampai masa tu malam, pernah kot rekod sampai malam. Pagi stay, sebab apa nak makan tak risau. Air zam-zam ada kan, lagi mengandung lagi elok minum air zam-zam. Lepas tu keliling Masjid Nabawi tu ada kedai je nak beli burger ke apa ke kan, semua ada, nasi pun ada. Memang masuk balik dengar balik syarah dia. Lepas tu betul, andai kata sahabat-sahabat, ibu-ibu, tuan-tuan perempuan diberi nanti kesempatan sekali lagi kita pergi ke buat umrah ataupun haji, ambillah peluang banyak masa duduk di Masjid Nabawi. Sangat-sangat tidak rugi. Okay, sangat-sangat tak rugi. Sebab apa, duduk dari pagi sampai malam tu subhanallah, betul kan, siap buku memang boleh siap satu diary Masjid Nabawi kan. Pagi tu memang kita tengok start dia macam tadilah, pagi tu akan tengok pekerja-pekerja yang membersihkan Masjid Nabawi tu, memang dia orang membersihkan tu subhanallah, kita kata berkilat Kak Cik, bukan wangi-wangi biasa, berkilat. Bayangkan setiap hari. Setiap hari tu yang mengingatkan kita macam mana para sahabiah zaman dulu kan, mereka sangat menjaga Masjid Nabi. Allahu Akbar. Mereka sangat menjaga kan, macam kalau kita perasan dekat sebelah makam Nabi tu kan ada tempat yang tinggi sikit kat situ kan. Kan itu asal-asalnya tempat ahli sufah, betul tak? Kan? Para sahabat mereka letak makanan tu untuk memudahkan sahabat-sahabat makan kat situ. Memang masa tu Ustazah biasa lalu duduk kat situ, selalu tengok bila kita masuk Raudah. Insaf sangat-sangat. Setiap satu kita berpijak tu boleh jadi tempat kita berpijak di Masjid Nabi tu. Setiap satu jejak langkah kita itulah juga tanah yang pernah dipijak oleh sahabat dan sahabiah Nabi. Allahu Akbar. Bahkan oleh Nabi sendiri kan? Ya, oleh Nabi sendiri.
Masa itulah yang rasa macam, ya Allah ampunkanlah dosaku kan. Jika aku masih belum, iman aku ni masih belum di tahap mereka. Ya Allah bagilah aku kesempatan untuk jadi akhlak yang baik seperti mereka. Itu yang sepatutnya bila kita jejak. Tak mungkin kita nak mengumpat orang, tak mungkin kita nak fitnah orang, tak mungkin nak berdengki dengan orang lain. Sebab apa? Bumi Madinah itu sendiri mentarbiah kita. Pernah berlaku, maksudnya seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Saya rasa amazing, sangat admire dengan kisah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ni. Sebab apa? Dia pendeta Yahudi yang memang dia baca kitab-kitab Taurat yang belum diselewengkan kan. Maksudnya kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah Muhammad, nama Muhammad yang tertulis, Nabi yang terakhir, tak pernah jumpa, tak pernah kenal. Dan Abdullah bin Salam ni memang penduduk Yasrib, memang penduduk Madinah. Bila mendengar khabar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah ke Madinah, macam mana respon rakyat Madinah, orang Yasrib ketika itu? Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu antara orang yang sangat tak sabar nak tengok wajah Nabi. Belum tengok, pernah tengok kat WhatsApp, mana tak ada kan zaman dulu, tak pernah tengok, tapi tahu melalui berita-berita tu. Dan bila mana rasa sedih sangat-sangat, sayu sangat-sangat bila baca kisah Abdullah bin Salam ni. Dia kata apa? Kan bila Nabi sampai dekat Madinah, orang menasyid tala al-badru alaina tu, Abdullah bin Salam dia tak sabar ni cari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana sampai di Madinah, apa katanya? Ya, aku melihat di wajahnya bukanlah wajah seorang pendusta. Subhanallah. Dan paling terkesan bila mana sampai sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan masa tu para sahabat berebut, "Mailah sini ya Rasulullah, mai duduk rumah saya kan." Berebut, mempunyalah seronok nak sambut Nabi. Ketika itu apa nasihat Nabi yang pertama yang keluar pada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebarkan salam, sambung tali silaturahim, berilah makan dan solat pada waktu malam kan. Nescaya insya-Allah kamu akan dapat masuk ke dalam syurga. Mafhum kepada hadis tu. Subhanallah. Yang tu yang bila saya fikir, ya Allah indahnya. Dan saya tengok ni pengalaman saya sendiri. Sebab yalah bila kita pergi sana dengan membawa hati yang, ya Allah aku nak kenal karakter orang Madinah ni macam mana. Mereka orang lembut kat cik. Memang nampak walaupun Arab sama Arab. Interaksi mereka yang kita tengok mereka betul-betul kalau duduk kat dalam Masjid Nabawi, duduk dah halaqah tu kan, walaupun kita muka foreigner, memang muka tak gaya Arab langsung kan, dia tak ada apa duduk sini tak, ahlan mari sini kan. Lepas tu halaqah dalam Masjid Nabawi tu banyak sahabat-sahabat kat tiang-tiang duduk je, dia orang tak marah punyalah, duduk je, tengok je kan, tengok dari jauh lah, jangan dia baca pula kan dia, sebab dia ada giliran membaca tu. Jadi subhanallah, mereka sangat meraihkan orang yang cinta kepada ilmu. Kita tengok pun mereka bawa bukannya umur muda-muda lagi dah kak cik yang join halaqah tu. Dia ada umur 50-60 tahun pun ada. Yang tak pandai membaca pun ada. Kan? Jadi masa tu, jadi kesimpulannya sahabat-sahabat, nanti anda kata dibuka peluang kita dapat kesempatan, saya pun tak sabar ya Allah. Cakap cepatlah dapat vaksin nak pergi sana kan. Kan nak apa ni, teringin sangat nak duduk lagi, nak tengok lagi kan. Duduklah Masjid Nabawi tu, itu adalah didikan akhlak kepada kita. Terutama bab lisan. Sebab kita sangat diuji bab mulut kat Mekah Madinah ni. Itu tak cukup ni, tak cukup ke apa kan. Sebenarnya duduk, renung, fikir sebelum pergi tu, baca dulu kisah-kisah sirah sikit. Sahabat Nabi, karakter mereka. InsyaAllah kita akan dapat sesuatu bila duduk di Madinah insyaAllah. Wallahu'alam. Ustazah Ainun, kalau kita rujuk pada Al-Quran, ya sahabat-sahabat semua, dalam surah Al-Hasyru, ayat yang ke-9, kita dapat satu gambaran bagaimana sikap orang-orang Madinah, iaitu penduduk-penduduk Ansar pada ketika kehadiran kaum Muhajirin. Ya, kita rasa tu keturunan-keturunan yang masih bertali arus lah ya. Jadi betul. Sebab tu sifat-sifat itu sangat ada. Ya, dan apa ni Kak Cik bacakan ya Zainun ya. Silakan. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ini dia orang Ansar, orang Madinah. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah telah beriman sebelum kedatangan mereka, yakni golongan Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada golongan Muhajirin. Dan mereka mengutamakan golongan Muhajirin atas kepentingan diri mereka sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya daripada sifat bakhil, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi subhanallah, kedermawanan orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, baik budi mereka, iaitu semacam satu ciri kepada ahli Madinah, kepada orang-orang Ansar khususnya lah, kalau merujuk kepada ayat Quran ni. Dan sebab itu kita merasa ada satu ketenangan, kenyamanan dan keselesaan ia berada di bumi Madinah Munawwarah. Ustazah Ainun, Kak Cik kadang-kadang bercakap macam ni lah ya, dalam doa kita lah ya, pada diri kita, berdoa kepada Allah kan. Ya Allah ya Tuhan, andai kata tak ada bahagian aku untuk hidup dekat Madinah, tapi biarlah ada bahagian aku untuk mati di Madinah. Masya-Allah. Jadi itu harapan kan. Walaupun minta juga izin dengan Ustaz Azhar kan ya, minta izin bang, kalau semua dah okey boleh ke bagilah peluang duduk sebulan 2 bulan kat Madinah kan ya, nak tengok murajaah Quran balik apa semua kan. Ustaz alu-alu je ya, boleh insya-Allah sebulan 2 bulan nak Ustaz itu kan. Tapi kita fikir kita punya tanggungjawab kan. Jadi kena tengok juga ruang-ruang itu. Tapi selalu mohon pada kalau tidak ada bahagian hidup di sana, tapi biar bahagian mati tu ada di sana, insya-Allah, amin. Ya, dan ada seorang sahabat Kak Cik Ustazah Ainun, masya-Allah, subhanallah, takdir Allah pada dia. Ya, dia ni asalnya ini kalau tengok zaman tahun 80-an ke kan ya, dia ni maknanya pernah popular juga sebenarnya kalau di Malaysia ni dalam bidang bidang modal insan, ya, training modal insan dan sebagainya. So dia hidup dengan cara yang sekular ya, itu pengakuan dia sendiri. Maknanya tak pernah lah fikir soal halal haram sangat ke, tak ada ya. Itu memang cara pemikiran dia, kehidupan dia pun memang nampaklah kesan daripada pendidikan ya yang sekular lah ya. Tapi subhanallah, di tengah-tengah kekayaan yang Allah limpahkan kepada dia, kepada keluarga dia, rumah dia besar ya, maknanya memang senanglah hidup kaya-raya lah. Tapi Allah uji dia dengan masalah dalam rumah tangga. Ya, masalah dalam rumah tangga, dan saat itu dia seperti macam dah tak boleh dah meneruskan hubungan dengan suami tadi. Padahal masa tu anak-anak sedang membesar di tengah-tengah keluarga yang penuh dengan kenikmatan harta benda. Dan nikmat harta benda tu dia banyak melalui suami sebenarnya, bukan melalui dia. Jadi banyak harta tu sebenarnya milik suami lah. Bermakna kalau dia berpisah dengan suami ni, bermakna dia macam tinggal sikit sangatlah selas pinggang macam tu. Ya. Dan kalau dia berpisah dengan suami dia, memang dia tak akan dapat bahagian untuk jaga anak-anak ya, sebab dia pun bukan ada kerja yang tetap ya. Jadi adalah isu-isu seperti itu. Di pihak Kak Cik ya, Ustazah Ainun, yang tahu cerita tu, sebab Kak Cik pernah pergi rumah dia, pernah tengok kehidupan dia, Kak Cik terasa macam mana sakitnya sebab dia kena tinggalkan semua tu. Betul. Ya, terutama tinggalkan anak-anak. Tapi kerana dia tak boleh bertahan, dan dia pun ketika tu dia kata dia pun nak mencari makna hidup yang sebenar, ya, dia nak mencari ketenangan yang sebenar dalam hidup dia, dan qadarallah mereka bercerai. Dan bila bercerai, betul-betul itu macam orang keluar daripada rumah hanya bawa handbag satu je lah. Tinggal anak, tinggal semua. Jadi Kak Cik yang pernah pergi rumah dia, pernah tengok sikit sebanyak hidup dia, ngilu tahu Zainul. Sampai hari ni Kak Cik ingat cerita dia. Ya, padahal dah tak jumpa dia puluhan tahun dah. Kak Cik rasa ngilu sangat mengingatkan dia macam terbuang. Ya, tapi dia tak boleh nak teruskan rumah tangga tu. Lalu akhirnya dia mengambil keputusan untuk ke mana? Ke Mekah.
Ya, padahal dia ni kita tahu macam mana dia sebelumnya kan ya. Kacik kata dia boleh ke hidup kat Mekah? Dia boleh ke? Ya, dia tahu tak macam mana kehidupan kat Mekah tu. Tapi dia terlalu nak mencari kebahagiaan, ketenangan, masya-Allah, dan dia tak dapat ya dengan hubungan dengan anak pun agak jarak. So dia pun pergi ke Mekah, qadarallah ya, dimudahkan segala urusan sehingga akhirnya dia berumah tangga ya dengan yang ni kan saya tak ingat ya, orang Indonesia ke orang Malaysia ke yang duduk yang memang menetap dekat Mekah. Jadi dia telah bagi tahu pada kawan dia dekat Malaysia, kehidupan dia 360 darjah berubah. Subhanallah. Sebab sebahagian besar masa dia i'tikaf kat Masjidil Haram. Masya-Allah. Sesuatu yang tak pernah dia lalui dan tak pernah dia fikir dalam hidup dia sebab dia keluar daripada orientasi pendidikan sekular, dia kata. Dia memang rasa macam kehilangan anak. Ya, sebab anak kat Malaysia dengan suami, bekas suami. Tapi dia kata dia mengadu hari-hari, dia ada mengadu pada Allah. Depan tu Kaabah, dia kata. Cari kekuatan. Subhanallah, dia teruskan mengisi dengan program belajar. Dia pun dah boleh bercakap Arab, belajar. Sampai dia dah boleh bimbing kelas-kelas untuk muslimah. Dan yang terbaru Ustazah Ainun, Kak Cik dapat berita tentang dia daripada sahabat Kak Cik. Dia dah pindah menetap di Madinah dah lama dah. Dan dia menjadi salah seorang daripada guru halaqah ya di Madinah Munawwarah. Kak Cik menangis dengan cerita dia. Subhanallah. Kak Cik tahu macam mana kesakitan dia terpaksa kehilangan semua-semua tu. Dan dia memang dia kata, aku duduk Mekah jadi orang miskin. Dia kata, aku dah biasa hidup mewah-mewah tapi semua tu aku tak ada. Aku cuma ada baju hitam duk belit-belit macam tu je aku ada. Aku tak ada dah pakaian-pakaian aku, skirt-skirt aku, seluar jean aku tak ada. Dia kata, aku hilang semua sekelip mata. Aku tak tahu apa yang Allah nak bagi pada aku. Tapi hari ni dia menetap di Madinah. Bahkan subhanallah, Allah kurniakan kepada dia ilmu dan dia jadi salah seorang daripada guru halaqah. Kak Cik selalu teringat cerita dia Ustaz Ainun. Subhanallah. Dia ingat sampai kata Allah tu maha luas rahmat dia. Kita tak pernah dapat terbaca takdir hidup kita sendiri pun kita tak tahu, apatah lagi hidup orang lain. Betul. Dan Masya Allah, subhanallah, Allah tak pernah sia-siakan orang yang benar-benar jujur dan ikhlas untuk mencari sesuatu yang kita maksudkan, mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah anak-anak pun dah besar, anak-anak dah boleh kontak mak sendiri kan ya. So dah boleh terjalin juga hubungan insya-Allah. Dan subhanallah sampai Kak Cik kata dengan sahabat Kak Cik yang baik dengan dia lah, InsyaAllah kalau pergi Madinah Kak, kita duduk kat rumah dia. Kita pergi belajar dengan dia Kak ya. Kita cari dia balik. Cari balik. Sebab dulu masa Kak Cik bertemu dengan dia masa tu tengah ragat-ragat lagi. Dia tengah macam tu lagi lah. Nak jumpa dia lepas berpuluh tahun tak bertemu. Masya Allah, melihat bagaimana tarbiyah Allah kepada hamba yang Allah kasihi. Allah tak pernah biarkan hamba-hambanya. Jadi subhanallah, tak boleh bayang macam mana bumi Madinah mentarbiah dia juga. Dulu cerita tu dekat Mekah. Sekarang dia dah jadi duduk kat Madinah dah. Wallahu a'lam. Ustazah Ainun. Silakan sepatah dua kata daripada Ustazah Ainun. Kalau sahabat Kak Cik tu, dia dah jaga halaqah di Masjid Nabawi. Maksudnya tak pasti kat masjid ke ataupun dekat sebabnya jamiah ke tak tahu. Masya Allah. Kalau Masjid Nabawi ni Kak Cik, bukan sebarang orang boleh jadi syekhah halaqah. Dia punya nak belajar dia tu ada lebih kurang 3 tahun. Sebab ada sahabat saya memang masuk kursus tu, dia kena hafal Qurannya, hadisnya, tamam lah kita kata. Memang faqih lah kita kata. Kalau yang mengajar kat tiang-tiang tu bukan sebarang dia pilih interview tu, bukan. Dia memang telah dilatih. Kita kata faqih tu macam tahap Sayyidatina Aisyah boleh jadi. Kan? Dia nak yang macam tu. Tu saya masa duduk sana teringin sangat nak ada jugalah rasa nak apply jadi tu. Sebab apa nanti orang Malaysia datang buat umrah, kita naklah bagi tazkirah, pengisian apa semua, tapi belum sampai level tu lagi lah. Dia ada memang khusus tu kena 3 tahun macam tu. Subhanallah. Sebab tu subhanallah, saya ingat memang bila kita menyebut tentang Madinah, pasti kita akan rindu kepada Nabi SAW. Itu pasti. Dan subhanallah, ada ayat Al-Quran yang sangat memotivasikan kita untuk membuatkan kita ini sangat merindui Nabi SAW. Dan andai kata kita tak terpilih pun untuk pergi, mungkin tak, sebab mana tahu dunia sekarang kita tak tahu, tak dapat pergi Madinah ataupun belum tidak direzekikan meninggalkan Madinah. Tetapi ada satu ayat Al-Quran
yang sangat membuatkan kita ini satu harapan yang sangat besar kepada diri kita sahabat-sahabat semua. Subhanallah, iaitu surah An-Nisa ayat 69 dan 70. Kita jadilah manusia yang benar-benar letak dalam diri kita. Sebab apa? Ramai yang pergi Madinah tapi balik tanpa membawa apa-apa perubahan. Ramai yang pergi buat umrah tapi balik tak ada rasa pun, ngumpat je biasa juga kan, dengki macam biasa juga. Tetapi biarlah kita walaupun tak pergi sana sekarang ataupun kita nanti dapat pergi sana, moga-moga hati kita tu berubah. Hati kita ni Allah yang pegang kan. Ayat 69 dan 70 surah An-Nisa pada muka surat 89. Ini adalah satu impian, ini adalah satu cita-cita kita, ya. Tanda kita rindu kepada Madinah ni. Sebab utamanya adalah antaranya memang kita rindu kepada Nabi SAW. Dapat tengok bumbu hijau tu pun, ya Allah, mengalir air mata kan. Sebab rindu. Masa saya duduk sana dulu, masa nak pergi ziarah makam Nabi tu tak ada masalah, dia tak tutup. Tapi tahun bila saya pergi yang latest tu dia tutup, dia tak boleh nak masuk. Jadi dan suami Ustazah, dia belajar, dia talaqi dalam Masjid Nabawi dengan antara salah seorang mufti Masjid Nabawi. Halaqah dia Kak Cik belakang tu makam Nabi. Masya Allah, Masya Allah. Jealousnya saya Kak Cik, jealous sangat. Sebab hari-hari dia ada kelas, tak siap saya hari-hari masa tu. Abang ada kelas dengan Syah kan? Okey, ada. Memang halaqah dia, tak ramai, halaqah dia belakang tu Masjid Nabi. Makam Nabi. Makam Jadi tarbiyah itu sendiri memang Syekh cakap kita belajar sekarang ni dan belakang kita ni adalah Nabi SAW yang menyampaikan ilmunya kan, pada kita. Syukur Alhamdulillah. Dan subhanallah, nak kata kalau saya kata terkesan setahun setengah duduk sana, apatah lagi suami saya. Dia ada satu masa yang dia rasa rindu tu menangis lah. Terutama Ramadan. Ramadan dia jadi macam haru sikit, macam ya Allah rindunya. Sempat saya rasa puasa kat sana macam mana nikmatnya. Allah. Hidup malam tu macam kita kata pesta ibadah sungguh lah. Tak mengantuk, Orang Madinah tak mengantuk malam-malam. Kan, dia memang ibadah, Masya Allah, dia menjadi happy, yang seronok. Lepas tu kita nak beli barang dapur pun lepas-lepas tahajud tu semua tu, dia jadi pesta ibadah. Ya. Ini kalau Kak Cik ajak ya, sahabat-sahabat ni siapa nak ikut kita pergi Madinah, duduk sana sebulan ni ramai. Jom. Dan Masya Allah Kak Cik, nak katanya tahap suami Ustazah ni rindu Madinah dia sampai kita kata macam mana cara kita boleh pergi Madinah setiap tahun. Kita selalu bincang macam tu Kak Cik. Alhamdulillah datang sebab memang kami mengajar Quran. Yeah. Sampai kita kata bang sayangnya kalau kita tak bawa, macam nak sayang impian ni adalah cerita kat orang yang sahabat-sahabat ikut ni. Ini tempat turun Quran ni. Balik nanti bawalah hati yang baru ni, bawalah jadi pejuang Quran. Ini tanda kita cinta pada Rasulullah. Sebab apa? Dalam surah An-Nisa ayat 69-70 ni, mungkin saya boleh bacakan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, iaitu Nabi Muhammad. Kita berjuang di atas muka bumi ni jadi hamba yang taat kepada Allah. Kita cinta pada Rasulullah. Kita baca Quran sebab ya Allah, ini Quran yang diturunkan pada Nabi. Ya Allah, aku nak jaga Quran. Anak-anak kita yang tengah menghafaz Quran kan, selalu cakap ke anak-anak, jaga Quran, jaga Quran. Sebab apa? Inilah tanda betul-betul kita cinta pada Rasulullah. Jaga Quran. Itu nama hafiz, jaga, pelihara. Jangan mudah-mudah orang tipu kita. Jangan mudah-mudah orang tukar ke ayat Quran tu. Malah akhlak kita pun kena baiki. Sebab apa? Kita nak jaga ayat Quran yang mulia. Subhanallah. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka mereka itu akan dapat bersama-sama dengan orang yang Allah an'amallahu alaihim. Allah akan bagi nikmat kepada mereka. Siapa? Kan? Maksudnya, subhanallah, orang yang taat, syaratnya orang yang taat kepada Allah dan Rasul, nanti di syurga, mereka akan dapat duduk bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, iaitu golongan nabiyyin, para nabi, wasyuhada wan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Yang demikian itu adalah kurniaan Allah dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui. Surah An-Nisa ayat 69 dan 70. Masya-Allah. Dan ayat ni subhanallah. Masya-Allah. Ayat ni Kak Cik, ayat yang memang waktu saya dah nak kena balik lah, dah habis tempoh. Yang menangis sungguh-sungguh, boleh lagi ke aku nak duduk kat sini kan. Tapi bila baca ayat ni kita rasa terpujuk. Terpujuk. Tak apa ya Rasulullah, aku sedih sangat nak tinggalkan Madinah.
sedih sangat-sangat, rindu sangat-sangat. Tapi aku ada satu harapan. Andai kata tak dapat lagi datang ke sini kan, moga-moga dapat berjumpa balik dalam syurga. Dan subhanallah, suami ustazah dia sampai balik pada Madinah tu dia jadi satu, yelah dah biasa duduk Madinah 5 tahun lebih suami ustazah, 5 tahun setengah. Kan daripada diploma bahasa Arab kat situ, ijazah kat situ, dapat anak kat situ, berapa banyak sijil dia dapat kan. Dan dia buat satu program kat Cik Tahsin Al-Quran di Madinah untuk belajar 30 juzuk kat situ, baca Quran. Dengan Syekh di Masjid Nabawi, kerjasama dengan Masjid Nabawi. Kak Cik rasa kita ada agreement juga ya Zainul. Tapi kita Kak Cik terhalang sebab PKP. Terhalang sebab kan? PKP. Sebab kita Kak Cik kata insya-Allah Kak Cik Allah. suami isteri nak ikut tahsin Quran. Masya Nak bawa anak-anak murid juga nak duduk kat sana. Masya Allah. InsyaAllah, Sebulan Kak Cik. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan ni Zainul. Masya Allah. Amin, amin. Subhanallah. Memang yang tu Kak Cik, bila suami nak kata Kak Cik, ni saya mungkin tutup dengan saya rasa akhlak orang Madinah. Allahu Akbar. Saya tak pergi sebab saya kena jaga anak-anak dekat Malaysia. Tapi suami dia sentiasa update lah, abang kat sini kan. Kak Cik, nak katanya orang besar dalam Masjid Nabawi tu bila tahu orang Malaysia nak buat program membawa ramai orang untuk belajar Al-Quran di dalam Masjid Nabawi. Maksudnya student yang bawa ni, kita buat rombongan ni, dia bukan macam kita berumrah apa semua balik hotel. Tak ni, mindset dia orang adalah you all memang kena belajar Al-Quran sebulan dan khatam, baca tilawah lah. Maksudnya tahsin, elokkan bacaan. Yes, dan dengan Syekh dan Syekhah Masjid Nabawi. Subhanallah, yang memang bukan calon-calon orang. Dan yang susun tu Masya Allah, yang orang besar tu kan, nak kata disebabkan yang kita bawa ni, kita kata tumpang keberkatan peserta-peserta ni lah yang nak menjaga Al-Quran, nak belajar Quran kat Cik. Mereka dapat masuk raudah tu siap escort lagi. Masya Allah. Punya kenapa nak dapat macam ni sekali kan? Disebabkan kemuliaan bawa peserta-peserta yang nak belajar Quran. Malah subhanallah kita tengok sahabat Nabi, mereka sangat menjaga Al-Quran. Kalau kita tengok susu galum proses pengumpulan Quran pun, pembukuan Quran pun, bagaimana Umar sangat risau kan ketika itu hafaz ramai yang syahid, mereka nak jaga Quran. Bayangkan bila pada zaman ini ada manusia yang sangat struggle, sangat bersungguh-sungguh. Dan Ustazah doakan juga Madinatul Hufaz kat Cik. InsyaAllah anak-anak Madinatul Hufaz, anak-anak tahfiz kita betul-betul bawa implement betul-betul Quran tu. InsyaAllah dia akan jadi duta Al-Quran atas muka bumi ni kan, sambung balik perjuangan para sahabat, Masya Allah, yang sangat menjaga Al-Quran. So itu yang bagi Ustazah, kalau tanya apa yang paling bermakna bila ingat tentang Madinah, Al-Quran. Kita baca Quran dalam Masjid Nabawi tu, kita rasa betul, ya Allah kan, kita akan rasa nak elokkan bacaan Quran kita, sebab ingat macam mana para sahabat mereka bukannya masuk Islam tu pandai baca. Malah Nabi SAW starting umur berapa untuk belajar Al-Quran, baca Quran dengan malaikat Jibril. So semangat itu yang nak kita bawa pergi ke Madinah, balik nanti subhanallah jadi orang yang cintakan infak. Bagaimana Abdul Rahman bin Auf, subhanallah, memang satu demi satu lah kalau kita duduk bumi Madinah, sebab kita belajar benda tu kan. Macam mana akhlak Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu kan, kaya tapi bertakwa kepada Allah SWT, yang Allah pandang awal-awalnya lagi ada ketakwaan kepada Abdul Rahman tu kan. Rasulullah pernah sebut nanti selepas pemergian Nabi SAW, siapa yang menjaga isteri-isteri Nabi, siapa yang menjaga ahli keluargaku, mereka itulah orang yang sangat dermawan, orang yang sangat subhanallah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sahabat dengar tu, siapa yang paling cergas sekali bertindak adalah Abdul Rahman bin Auf, yang menginfakkan, kata silap Ustazah, dia ada kebun-kebun dia yang dia jual, dan harta tu dia bagi kepada keluarga Nabi SAW. Cinta kepada Rasulullah SAW. Sebab tu kesan yang paling utama, moga-moga bila kita ingat pada Madinah, kita ingat kepada Nabi SAW, makin cepat-cepat kita akrab dan kita berusaha mendidik, belajar pada fasa mungkin pandemik ni yang kita tak tahu bila ni, antara yang kita boleh buat follow semua majlis ilmu. Itu tanda kita cinta pada Madinah. Sebab Madinah memang subur.
kalau tak dalam Masjid Nabawi Kak Cik, dia akan buat pengumuman, okey dia beritahu, okey dekat contoh ada yayasan ni buat ada majlis ilmu, pernah Ustazah nak pergi tapi nak masuk dan dia ada screen je, sebab apa? Penceramah lelaki dia tak duduk sekali dengan perempuan. Kan? Tapi masa tu pun tak boleh lama ke ada yang terhalang lah. Maksudnya kalau kita kata nak ilmu tu dalam Madinah ni punyalah banyak. Dan Alhamdulillah paling ni penutup kot. Ustazah rasa nikmat belajar menuntut ilmu di Madinah ni. Walaupun sekejap je sebab masa tu tengah pregnant saharat 7 bulan. Dapat masa tu peluang belajar di markas lurah. Memang markas lurah dia itu yang paling rasa wah macam ni punya jadi penduduk Madinah. Sebab kalau kita tengok penduduk Madinah, orang perempuan Madinah gelap hitam dia pakai dekat luar kan, dia tutup habis semua. Rupanya dekat markas lurah Ustazah tu dia ada NGO, dia buka untuk foreigner sahaja peluang untuk belajar Quran, belajar ilmu lah. Dalam tu subhanallah tak dibenarkan pula pakai tudung. Kan? Sebab maksudnya dia sangat menjaga, dia tahu orang perempuan ni nak juga ada juga perasaan nak melawa-lawa tu. Kan? Sebab dalam tu start pada cleaner, guru besar apa semua memang tertutup rapi lah. Itu antara momen-momen lah saya rasa cinta kepada Madinah tu sama dengan cinta kepada ilmu, cinta kepada Quran, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Subhanallah Zainun, sebuah kesimpulan yang sangat baik sekali. Sebenarnya kita Kak Cik maklum cerita tu baru 1 juzuk je daripada berjuzuk-juzuk ya. Sebab banyak Kak Cik dengar cerita daripada Zainun juga. Sebelum itu belum lagi dengan hubungan dengan penduduk-penduduk Malaysia dekat Madinah. Betul. Ya, macam mana yang dah lama duduk kat sana, masya-Allah subhanallah. Tapi masa tidak mengizinkan. InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa yang lain insya-Allah. Dan kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang membawakan program kita pada petang ini dan dijemput kepada tuan-puan yang masih belum mendaftar untuk ibadah korban yang tinggal beberapa hari saja lagi supaya sama-samalah mendaftar ibadah korban pada tahun ini. InsyaAllah menerusi Yayasan Budi Ihsan Malaysia, serendah RM390 pun dah boleh dah satu bahagian lembu yang boleh dibuat di luar negara lah, di negara-negara yang rakyatnya miskin dan memerlukan. Kalau di Malaysia mungkin harganya lebih tinggi sikit, semuanya diuruskan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jadi boleh hubungi Hajah Wani 017-477-6773 untuk pertanyaan ataupun pendaftaran tentang ibadah korban pada tahun ini. Sekali lagi terima kasih pada Ustazah Ainun Mardiah. Kita ada hadiah untuk Ustazah Ainun. Wow. Iaitu susu colostrum C2 Joy daripada TDC, syarikat TDC yang sangat terkenal dah sekarang kan. Ya, masya-Allah subhanallah. Jadi alhamdulillah kita berikan hadiah ni pada Zainul Mardiah untuk cuba sesuai dengan tubuh badan kan. Boleh teruskan. Dan terima kasih kepada semua yang menonton pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil pengajaran bahawa kat dunia ni sekejap je. Ya, kita dapat rasa duduk kat Madinah lah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kita dapat rasa nikmatnya hidup mengingati Allah. Nikmatnya hidup dalam ketaatan. Jadi sebenarnya mengingati Allah dan ketaatan tu boleh berlaku di mana-mana. Bukan dalam Masjid Nabawi saja. Jadi nikmat tu kita boleh bawa. Macam itulah rasanya suasana jiwa yang penuh dengan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan apabila kita mentaati Allah dan Rasul. Ubudiyah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kak Cik minta maaf salah silap Zainun juga kepada semua sahabat-sahabat. Jumpa lagi insya-Allah. Kita nanti akan jemput Zainun lagi sebab kita nak Zainun bercakap tentang didik anak. Allahu Akbar. Sebab anak Zainul ni ramai-ramai, rapat-rapat, aktif-aktif, cerdik-cerdik. Tunggal terbalik juga Kak Cik. Itu yang Kak Cik suka tu, yang buat tunggal terbalik tu. Kita akan panggil nanti insya-Allah untuk kita dengar pengalaman Zainul mendidik anak-anak yang rapat-rapat, yang kecil-kecil lagi ni insya-Allah. Dalam keadaan nak sama belajar lah, nak bantu untuk tahsin Quran dan sebagainya insya-Allah pada masa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Terima kasih Zainul. Sama-sama. Assalamualaikum. Wahai Abu Bakar, aku begitu rindu hendak bertemu dengan ikhwanku
Lalu sahabat bertanya, "Apakah maksudmu berkata demikian, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kami ini saudara-saudaramu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggeleng-gelengkan kepala baginda sambil tersenyum. "Tidak, kamu semua adalah sahabat-sahabatku, tetapi bukan saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman denganku. Dan mereka mencintai aku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudaraku, dan mereka bersama denganku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku, sedangkan mereka tidak pernah melihatku." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh tinggi ya Rasulullah kerinduan kami kepadamu. Kau ajari kami senyum dalam kepahitan. Kau tunjuki kami teguh dalam pendirian. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Safi Allah, qudwah hidup kami. Kasih-Mu rahman di kecapi alam, doa-Mu perisai umat sepanjang zaman. Siang-Mu jihad, malam-Mu munajat. Ya Rasulullah, kecintaan kami. Ya Habiballah, Ya Rasulullah, insan paling kasih pada kami. Kami ingin membalasnya dengan istiqamah di jalan yang Kau tunjuki. Ya Habiballah, Ya Rasulullah, kami cinta kepadamu. Selawat dan salam kami kepadamu. Moga akan bertemu di negeri abadi.
keindahan pekerti, cerminan kejernihan hati. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Safi Allah, kerinduan kami.